Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Menurut Zulkifli 2019 mengatakan bahawa secara umumnya alam sekitar didefinisikan sebagai perkara yang berada di sekeliling manusia sama ada yang berada di daratan, air maupun udara. Ini termasuklah pokok, tumbuh-tumbuhan, hutan, binatang, sungai, kolam, laut, oksigen, lapisan ozon dan sebagainya. Objektif kajian. Pertama, mengenal pasti punca berlakunya pencemaran alam sekitar. Kedua, mengenal pasti tahap pengetahuan tentang belia terhadap pencemaran alam. Metodologi pula adalah menggunakan kaedah soal selidik menghantar link Google Form kepada 30 responden dalam kalangan belia. Komuniti pula adalah pelajar dan golongan belia kerana semua golongan ini terlibat dalam pencemaran alam sekitar. Seterusnya, saya akan menghuraikan refleksi atau solusi tentang kajian yang kami lakukan. Berdasarkan kajian penjagaan alam sekitar ini, kumpulan kami dapat membentuk nilai kerjasama dalam mengeluarkan idea, membina soal selidik, mendapatkan responden dan menganalisis data yang diperolehi dengan baik. Kajian ini selaras dengan bidang pengajian kami iaitu pelajar kerja sosial. Kami dapat mengaplikasikan apa yang dikaji dan didalami dalam konteks pembelajaran, iaitu penting memupuk nilai patriotisme dalam diri sebagai lambang tanggungjawab sosial dalam diri individu. Berikut adalah langkah yang boleh digunakan oleh belia untuk menjaga alam sekitar, memperkasa pendidikan mengenai penjagaan alam sekitar, menghadkan penggunaan petrol tanpa pelambam, merancang dan mengurus sisa secara sistematik. Pengetahuan yang belia perolehi daripada dapatan kajian ini ialah majoriti responden bersetuju dengan isu ini, manakala minoriti responden tidak mengambil cakna mengenai isu pencemaran alam sekitar. Terdapat beberapa punca berlakunya pencemaran alam sekitar di kawasan Kuala Nerus Terengganu. Yang pertama, penurunan taraf kesihatan penduduk di Kuala Nerus. Manakala yang kedua, 100% disebabkan oleh asap kenderaan. Yang ketiga adalah semangat patriotisme yang luntur dalam kalangan masyarakat. Dan yang keempat adalah sikap kurang cakna terhadap kepentingan alam sekitar. Manakala yang terakhir adalah punca berlakunya perkaitan patriotisme dengan alam sekitar. Dapatan kajian pertama telah mengutip responden sangat bersetuju sebanyak 15%, bersetuju 13%, tidak pasti 2% dan bagi nilai tidak bersetuju dan sangat tidak bersetuju adalah sifar. Seterusnya, dapatan kajian kedua mengutip responden sangat bersetuju sebanyak 5%, bersetuju 8%, tidak pasti 6%, tidak bersetuju 9%, sangat tidak bersetuju 2%. Dapatan kajian ketiga telah mengutip responden bagi sangat bersetuju adalah 12%, bersetuju 10% dan tidak pasti 4%, manakala tidak bersetuju 2%, dan sangat tidak bersetuju mempunyai nilai yang sama dengan tidak bersetuju. Dapatan kajian keempat, sangat bersetuju sebanyak 20%, bersetuju 10%, manakala tidak pasti, tidak bersetuju, sangat bersetuju adalah nilai sifar. Dapatan kajian yang terakhir telah mengutip responden sangat bersetuju 17%, bersetuju 10%, tidak pasti sifar, tidak bersetuju 2%, sangat tidak bersetuju 1%. Terdapat 4 tahap pengetahuan tentang penghayatan belia terhadap pencemaran alam. Antaranya ialah penebangan hutan merupakan punca pencemaran alam sekitar. Seterusnya, tahap kesedaran yang rendah dalam penduduk merupakan cabaran yang dihadapi untuk mengurangkan masalah alam sekitar. Yang ketiga pula, punca berlakunya pencemaran air disebabkan oleh bahan dari kilang seperti buangan sisa toksik. Keempat, menggunakan petrol tanpa pelambang merupakan cara untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Kelima, mengurangkan penggunaan beg plastik juga merupakan langkah untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Dapatan kajian yang pertama telah menunjukkan responden sangat bersetuju sebanyak 14%, bersetuju 13%, tidak pasti 2%, tidak bersetuju 1% dan sangat tidak bersetuju adalah tiada. Dapatan kajian yang kedua pula menunjukkan responden sangat bersetuju sebanyak 16%, bersetuju 12%, tidak pasti 2%, tidak bersetuju dan sangat tidak bersetuju adalah tiada. Dapatan kajian yang ketiga menunjukkan responden sangat bersetuju sebanyak 17%, bersetuju 12%, tidak pasti 1%, tidak bersetuju dan sangat tidak bersetuju adalah tiada. Dapatan kajian yang keempat telah mendapati bahawa
Peratusan sangat bersetuju adalah 9%, bersetuju 12% dan tidak pasti adalah 9%. Dapatan kajian yang kelima pula mendapati peratusan sangat bersetuju adalah 16%, bersetuju 12%, tidak pasti 1% dan tidak bersetuju 1%. Yang seterusnya ialah perbincangan isu dan patriotisme. Penjagaan alam sekitar merupakan tanggungjawab semua pihak dalam memastikan kelestarian alam terpelihara daripada kemusnahan. Menurut Ahmad Yusof, menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Selain itu, menurut Hester dan Harrison, individu dapat mengurangkan impak dalam alam sekitar melalui aplikasi berwawasan iaitu prinsip 3A. Kurangkan guna semula dan kita semula. Golongan belia perlu memupuk amalan ini sejak awal lagi agar alam sekitar dapat terus terjaga. Contohnya, dengan amalan tersebut, kita dapat menjamin bekalan sumber alam, kesihatan manusia terjamin, habitat flora dan fauna terpelihara, dapat menarik pelancong dan akhir sekali, ekosistem menjadi stabil. Kesimpulan dan rumusan daripada kajian kami, etika dan peradaban yang berkaitan dengan alam sekitar adalah penting untuk memupuk interaksi yang bertanggungjawab dengan dunia semula jadi dan penggunaan sumbernya secara mampan. Selaras dengan bidang pengajian kami, iaitu sebagai pelajar kerja sosial, kerja komuniti amat penting dijalankan kerana ia dapat mewujudkan kefungsian sosial antara masyarakat dan membawa perubahan seperti mana yang diharapkan, di mana kita boleh mengawal dan berusaha ke arah yang lebih harmoni dan melestarikan alam sekitar supaya dapat memastikan kesejahteraan semasa dan masa akan datang. Ini disokong oleh Zulkifli 2015 di mana setiap lapisan masyarakat dididik supaya beretika terhadap alam sekitar dan bertindak secara adil dan saksama.